Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi kepada cikgu kita atau jemputan kita. Yang pertama sekali, nama saya Muhammad Hakim bin Zakaria, bernama metrik di 20211101 308. Pada pagi ini saya ingin menjemput Cikgu Ijam di dalam program saya, iaitu program wawancara bersama guru profesional lah. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih sangat kepada cikgu kerana sudi join saya punya program pada pagi ini. Walaupun cikgu ada maklum kat saya, cikgu ada banyak aktiviti pada pagi ini, tapi cikgu sanggup juga join untuk program saya semata-mata untuk melancarkan proses tugasan saya. InsyaAllah suatu hari nanti saya doakan supaya urusan cikgu pula akan dimudahkan. InsyaAllah, amin. Okey, terlebih dahulu saya ingin mohon keizinanlah kepada cikgu untuk merekodkan video wawancara ini, kerana ini adalah salah satu daripada protokol tugasan yang diberi oleh kami lah di dalam program wawancara bersama guru ni. Okey. So untuk pertama-tama sekali saya nak tanya kepada cikgu lah. Kita akan teruskan kepada soalan. Boleh cikgu ceritakan tentang latar belakang berkenaan dengan diri cikgu? Okey, baiklah. Terima kasih juga saudara Hakim atas jemputan ni, walaupun saya ni tidaklah seberapa, tapi saya dapat jemputan daripada orang kan. Terima kasih juga lah kepada saudara Hakim jemput saya untuk subjek apa tadi Kim? Insan guru profesional. Insan guru profesional. Allah, rindunya subjek tu. Okey, sedikit sebanyak tentang saya. Nama saya Muhammad Nizamuddin bin Akram Supri. Asalnya daripada Terengganu dan alhamdulillah berjaya posting dan hampir 2 tahun sebenarnya saya berkhidmat sebagai pendidik di Johor ni lah. Walaupun asal saya daripada Terengganu dan sebenarnya saya membesar dekat Johor, dan juga sedikit terubat kerinduan tu untuk berkelana di selatan, dan insyaAllah untuk tahun-tahun yang mendatang ni saya mencari dan saya ingin mencipta satu wawasan ataupun vision yang saya nak lah untuk saya menjadi seorang guru ni. Okey, berkenaan dengan latar belakang cikgu, saya juga turut difahamkan cikgu juga adalah bekas alumni daripada UPSI, betul cikgu? Ya, betul. Alhamdulillah lah, saya pun sama fakulti dengan Hakim. Fakulti Sains Sukan, Hakim. Ya, betul. Saya Fakulti Sains Sukan. Okey, untuk soalan yang seterusnya, cikgu boleh tak kongsikan apa yang membuatkan cikgu untuk menjadi seorang guru? Untuk menjadi seorang guru, kalau secara umumnya lah, kalau kita tanya orang lain, mesti orang akan jawab, saya nak jadi cikgu sebab daripada kecil memang saya nak jadi cikgu. Saya tengok cikgu saya masa zaman-zaman sekolah rendah dulu, teringin nak jadi cikgu. Kalau pada saya, kalau tanya saya secara peribadi, saya akan kata yang saya suka memberi dan saya suka menyampaikan. Apa yang menyebabkan saya suka untuk menyampaikan? Bila saya tengok seseorang itu berjaya menjadikan ataupun berjaya membina, kata orang tu membina peribadi ataupun wasatiyah lah. Wasatiyah ni saya nak translate pun tak erti, tapi kita sebagai guru ni kita menyampaikan sesuatu untuk bukan saja murid-murid, tetapi kita boleh masukkan skop masyarakat. Menyampaikan ni tidak semata-mata mengajar, tetapi daripada segi peribadi kita juga. Pada saya, apa yang menjadikan saya minat menjadi guru ni sebenarnya adalah saya percaya
Pendidikan ni sebenarnya adalah kunci utama untuk membina masyarakat yang lebih baik, untuk menjadikan murid-murid yang berwawasan dan juga untuk menjadikan anak-anak bangsa kita ni untuk menerajui masa depan yang lebih baik. Oh, baguslah kan. Faham dengan apa yang cikgu jelaskan tu, betul lah. Kalau ikut dari segi saya pun, ramai yang waris-waris, mak ayah saya pun bertanya kepada saya, "Besar dia nak jadi apa?" Bila jawapan yang disebutkan tu, nak jadi cikgu. Akhirnya Alhamdulillah lah, ah, tercebur juga dalam bidang menjadi seorang guru yang akan datang, insyaAllah. Okey, untuk soalan yang ketiga kepada cikgu, apakah ciri kepribadian yang perlu ada pada seseorang guru yang berjaya? Kepribadian yang baik lah kan? Ya, betul. Okey, kepribadian yang baik ni sebenarnya saya letakkan diri saya sebagai guru, sebagai pendidik ni sebenarnya kita kena fikir kepribadian kita ni nanti siapa yang akan nilai. Memanglah kalau kita cakap dengan kawan-kawan, cakap dengan orang-orang bijak pandai, orang-orang agamawan, kepribadian diri kita ni dinilai oleh Tuhan. Tapi kita kena fikir, ada mereka yang memerhati iaitu dalam kalangan murid-murid, kanak-kanak, masyarakat juga. Macam mana kita nak cipta kepribadian yang cemerlang ni sebenarnya? Pada saya, kepribadian diri yang cemerlang ni yang paling utamanya adalah disiplin. Kalau kita nak cerita pasal disiplin, kita pecahkan kepada beberapa ranting orang kata. Kalau kod bahasa sastera ada beberapa ranting. Kalau kita pecahkan kepada beberapa pecahan tu, disiplin apa yang kita perlu tekankan? Sama ada disiplin berkaitan dengan masa, disiplin berkaitan dengan persiapan diri, kekemasan diri, disiplin, macam-macam perkara yang kita boleh bincangkan pasal disiplin. Sebab tu saya tekankan untuk kepribadian seseorang guru ni, kita tekankan disiplin lah. Sebab apa? Dengan adanya disiplin, kita boleh, pada saya, kita dah boleh cover untuk semua benda. Macam contoh, kalau kita disiplin dengan masa, kita nak disiplin dengan masa ni, pada saya kita dah puas dengar dah peribahasa-peribahasa berkaitan dengan masa. Masa itu emas, masa itu ibarat pedang, masa, macam-macam peribahasa dan juga kata-kata bidalan berkaitan dengan masa ni. Tapi pada saya memang sememangnya masa itu penting. Kita nak pergi mana-mana pun kita bersiap, ya tak? Kita nak buat sesuatu pun kita perlukan masa. Kita nak, kadang-kadang tu kita ni benda-benda yang agak kalut lah pada saya. Kalau contohlah benda-benda macam disiplin ni kita tak tekankan masa. Bila benda tu menjadi kalut, mungkin ada sedikit cacar marba ke ketidaksempurnaan ke, memanglah kita boleh tambah baik daripada masa ke semasa. Cuma pada saya disiplin tu penting untuk kepribadian diri bagi seorang guru. Okey, cikgu fahamlah, betul lah. Apa-apa sekali tujuan atau objektif kita untuk mencapai apa yang kita nak tu, yang paling utama disiplin perlu ada dalam diri kan. Sebab cikgu pun banyak bagi semangat dekat saya sebelum ni. Okey, untuk soalan yang seterusnya, soalan yang keempat. Jadi ciri kepribadian jadi seorang guru, tapi yang soalan yang keempat ni, apakah ciri kepribadian seseorang tu sebelum dia melangkah masuk menjadi seorang guru? Kepribadian diri yang patut dia ada sebelum dia jadi seorang guru ni, macam sekarang. Hakim sekarang sem berapa, Hakim? Saya sekarang SEM 5 dah. Allah, SEM 5. Tak terlambat sebenarnya kalau tak kira lah kita SEM 1 yang awal ke SEM 5 di pertengahan ke, ataupun kita di SEM 8 yang tengah LM ke. Kita tak ambil, kita tak akan ambil sesuatu perkara tu dengan mudah. Tapi pada saya, kepribadian diri yang perlu ada untuk seseorang guru daripada sekarang, daripada zaman belajar lah kita katakan. Yang paling penting pada saya lah, saya akan katakan kesabaran. Kesabaran kita letakkan di tempat yang tertinggi lah untuk seseorang guru tu. Memanglah kalau kita tanya orang lain,
tempat yang paling tinggi untuk peribadi adalah ilmu. Tapi pada saya ilmu penting, tapi kita tahu seseorang guru mesti ilmunya tinggi, tapi kepribadian diri yang perlu ada pada dirinya adalah kesabaran pada saya. Itu adalah nombor satu. Dan yang kedua, kita perlukan sifat empati dan juga simpati. Sifat empati dengan simpati ni kita faham. Kita tak semestinya kita perlu berkeras. Kita perlu ada sifat bertolak ansur, bertimbang rasa dan sebagainya. Berkait rapat juga dengan kesabaran tadi. Kesabaran kita ni bila kita nak guna. Kita pun pada saya yang dah posting hampir 2 tahun, saya dah secara officialnya menjadi seorang guru ni, kenapa saya letakkan kesabaran di tempat tertinggi? Pada saya, pertama sekali bila saya posting tu, saya posting di kawasan pedalaman. Walaupun tidaklah dalam kategori P1, P2 ataupun P3, tapi pada saya ianya agak mencabar sebenarnya. Jadi kesabaran saya letakkan di nombor yang pertama, di tempat tertinggi. Sebab apa? Kita tahu murid-murid luar bandar ni kita tak boleh nak jangka ada antara mereka mendapat akses pendidikan yang baik. Ada sekolah tu mendapat kata orang tu mendapat akses untuk bilik-bilik darjah yang kondusif, ada makmal komputer, ada aircon. Tapi bila saya pertama sekali posting tu, saya dapati kelas saya kelas kayu, meja tak cukup. Pada saya benda tu menguji, itu baru dalam keadaan. Tapi kalau kita faham benda lain macam akademik pelajar pula macam mana, mungkin mereka yang luar bandar ni yang tidak mempunyai akses yang lengkap ni sebenarnya agak membantutkan pelajaran mereka. Dan kita sebagai guru ni kesabaranlah penting, dan juga yang saya cakap tadi simpati dan empati. Benda-benda macam ni kita tak perlu nak berkeras. Kita kena faham situasi dan juga keadaan semasa. Itu pun bagi saya dah sebut 2 tadi. Okey, perkara yang ketiga pada saya komunikasi yang berkesan. Kemahiran komunikasi yang berkesan ni macam mana kita nak sampaikan dekat murid-murid yang berlainan tahap akademik dia. Mungkin ada murid-murid yang cepat untuk dapat dalam sesuatu pelajaran tu. Mungkin ada budak ataupun murid-murid yang agak lambat. Macam mana kita nak sampaikan benda tu dengan secara menyeluruh? Pada saya, kemahiran komunikasi yang berkesan lah. Macam mana kita nak mengawal sesuatu keadaan dalam kelas tu, sama ada kita dalam proses pengajaran tu kita selitkan teori, kita selitkan beberapa latihan untuk murid-murid supaya tidak ada yang tertinggal. Memanglah mustahil untuk kita tinggalkan, memang mustahil kita nak fahamkan ke semua murid, tapi kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Pada saya, ketiga-tiga perkara tu kalau kita gabungkan, insya-Allah kita boleh mencipta satu jati diri dan juga peribadi yang cemerlang lah untuk kita sebelum kita bergelar guru nanti. Kalau boleh kita mula daripada sekarang lah, daripada masa kita belajar ni. Okey. Kata-kata cikgu tu pun mendalam bagi saya lah. Sebab perlu kena ada jati diri yang betul kan. Jadi so soalan yang seterusnya lah. Apakah ciri senang cakap, apakah sifat cikgu yang cikgu perlu disemai untuk menambah baikkan kepribadian seorang guru yang unggul? Sifat yang perlu disemai untuk menjadi seorang guru yang berpribadi unggul Pada saya, sifat yang perlu ada tu adalah sifat amanah lah. Amanah, berdedikasi, committed untuk semua jenis tugas yang diberikan, ikhlas dalam setiap perbuatan ataupun setiap pekerjaan, sanggup berkorban masa, sanggup berkorban tenaga, dan mempunyai sikap membantu serta menyampaikan seberapa banyak ilmu lah kepada murid-muridnya. Itu pada saya sifat-sifat yang saya tak tahulah berapa sifat yang saya sebut tadi, tapi pada saya sifat-sifat tu perlu ada untuk seseorang guru. Amanah dalam setiap tugas, bertindak jujur,
Kalau tak boleh, macam saya cakap tadi, kalau tak boleh nak buat semua, jangan tinggal semua. Buatlah sikit pun. Berdedikasi untuk setiap tugasan. Committed. Dedikasi dengan committed ni macam mana? Kita buat tugas tu sehabis baik. Kan? Walaupun saya sendiri pernah ada pengalaman yang saya baru posting dan saya mendapatkan jawatan dalam kelas tu. Saya mendapat jawatan, saya dapat program untuk saya handle, saya kawal. Program yang saya uruskan tu agak mencabar pada saya sebab ianya adalah pertama kali kan. Jadi pada saya perlu bertindak profesional lah. Committed dengan tugas-tugas tu. Kalau tak tahu, kita bertanya dengan guru-guru yang lebih senior. Kita bertanya dengan kawan-kawan daripada sekolah lain. Macam mana mereka uruskan program-program yang mereka tak pernah handle kan. Dan pada saya untuk setiap tugasan ataupun untuk apa-apa jua kerja, ikhlaslah. Ikhlas dan sanggup berkorban masa dan tenaga. Kita belajar daripada benda-benda macam ni. Makanya peribadi yang unggul tu akan tercipta sendiri dengan adanya beberapa sifat yang sebutkan tadilah. Okey. Bila cikgu sebut berkaitan dengan amanah ni kan. Biasalah bila saya dah SEM 5 kan, saya pun ada masuk kelas KPD macam cikgu saya maklum kan. Bila masuk kelas KPD, kami guru Malaysia tu kan. Bila hayati betul-betul apa lirik dan skrip yang dia bagi tu betul macam mana cikgu bagi tahu. Kita amanah tu memang betul kena ada sebab ayat yang dia cakap amanah yang diberi tak perlu dipersiakan. So maksudnya Betul. cikgu ni kena nasihatkan, kena jalankan amanah setiap apa yang telah diberi oleh mereka lah. So dari segi ayat tu pun saya teringat kepada kelas tersebut, apa yang kita orang belajar dalam tu kan. Sebab tugas sebagai seorang guru pun bukannya mudah kan. Betul tu. Okey, untuk soalan yang seterusnya, ini saya nak cakap sikit lah. Sesetengah guru kan, bukan semua guru tapi ini pada pandangan saya sendiri, berdasarkan saya di zaman sekolah dulu. Saya ada terlihat lah, banyak cikgu-cikgu, terutamanya cikgu pendidikan jasmani, bukan pendidikan jasmani je, ada subjek lain pun ada. Dia just macam, kalau pendidikan jasmani, just bagi bola kat pelajar dan disuruh pelajar main. So dia pergi minum, pergi borak dengan kawan-kawan. Dia macam seumpamanya benda yang cikgu ajar dan mengajar, kita ajar kat pelajar tu. So pelajar tu susah untuk menerima ilmu, untuk dapat ilmu yang ditabur hanya keseronokan bermain saja kan. So soalan dia, apakah peribadi yang tak sepatutnya ada kepada seorang guru? Peribadi yang tak sepatutnya ada pada seseorang guru tu. Pada saya, kalau nak katakan kepribadian diri yang tak perlu ada untuk setiap guru tu sebenarnya agak subjektif lah. Tapi ini pandangan saya lah. Seseorang guru tu perlu melihat mendidik atau mengajar ni bukan sekadar pekerjaan lah. Kan? Tetapi sebagai panggilan. Kata orang tu sebagai seruan. Kita nanti InsyaAllah Hakim, nanti Hakim dah jadi pendidik, Hakim akan berikrar depan orang, depan rakan-rakan PPD untuk mendidik anak bangsa lah apalah. Memang kita akan berikrar, tapi kita dengan ikrar yang kita dapat tu, kita kena hayati sebenarnya, hayati. Kita ni ada tanggungjawab yang besar. Itu yang saya maksud kan. Kita kena letakkan mengajar dan mendidik ni bukan sebagai pekerjaan, bukannya sekadar kita pergi kerja, mengajar 1-2 kelas. Kalau kita kalau kita macam Hakim cakap tadi, kita mengajar pendidikan jasmani. Kita dah tahu kita mengajar pendidikan jasmani yang katanya agak senang kan. Bila waktu PJ je, pakai baju sukan, pakai pakaian sukan, seluar trek dan berkasut sukan lah. Benda tu agak bebas sebenarnya. Dan juga benda tu dah bebas, tapi kita sebagai guru ni, adakah kita perlu bebaskan lagi? Dengan macam Hakim contohkan tadi, kita dah tahu waktu PJ. Kita bagi bola dan juga guru ni buat kerja sendiri. Biarkan murid-murid dia bermain. Benda tu adalah salah dari segi etika lah. Yelah, kalau kita nak sebut pasal etika memang salah. Kita kena elakkan sifat bermalas-malasan tu sendiri.
kita kena ada sikap keprihatinan lah dengan tugas-tugas yang kita ada. Pada saya, perkara-perkara negatif sebeginilah yang sebenarnya jadi satu modal untuk masyarakat sekarang mengatakan kepada guru, guru ni malas lah, guru ini macam ni lah. Sebenarnya benda tu mungkin angkara satu guru, tapi yang dapat tempiasnya kita lah sebagai guru-guru yang tak buat apa-apa ni kan. Macam kita nanti, macam saya lah, saya sendiri guru pendidikan jasmani. Dan Hakim pun insyaAllah akan jadi bakal guru pendidikan jasmani juga. Macam mana kita nak implementasikan guru-guru PJ ni bukan sekadar bagi bola dekat budak-budak. Kita kena tunjuk lah dengan kita sebagai guru ni, kita bawa budak-budak tu ataupun murid-murid tu ke tahap mana? Ke tahap yang lebih tinggi ke ataupun sekadar tahap yang sama sekata je setiap tahun. Jadi pada saya memang saya boleh tekankan sifat bermalas-malasan ni tak perlu ada lah untuk seseorang guru. Berbalik pada yang Hakim pernah tanya tadi. Committed dengan segala tugas, amanah, berdedikasi. Segala benda tu kalau kita dapat buat, kalau kita dapat sekurang-kurangnya kita buat sesuatu kerja tu sampai habis game, automatiknya kita boleh tutup segala perbuatan ataupun kepribadian diri yang buruk tu. Walaupun yelah kita ni manusia, tahu benda perkara-perkara macam tu mungkin ada, tapi cuba untuk kurangkan. Okey, faham apa yang cikgu bagi tahu kat saya tu. Jadilah kan soalan seperti ini bagi saya seorang pelajar yang ingin bertanyakan kepada cikgu lah, apalah harapan cikgu kepada bakal-bakal guru yang akan datang. Apa tadi macam mana? Apa harapan saya? Apa harapan? Tengok kan melalui dari segi kepribadian ke, apakah harapan cikgu kepada bakal guru yang akan datang? Kepada bakal guru yang akan datang ni sebenarnya kita kena faham murid-murid kita murid-murid pada saya sekarang ni generasi alpha kalau tak silap saya lah, murid-murid zaman sekarang ni. Dan kita kena faham murid-murid generasi alpha ni selangkah ke depan daripada kita yang dah berkomitmen pada tugasan hakiki kita. Tapi macam mana kita nak bersaing dengan mereka? Pada saya itu bukan bersaing. Cuma kita kena menyelami diri mereka. Kita kena berada pada tempat mereka. Mustahil lah saya nak cakap yang murid-murid sekarang tak ada TikTok, tak ada Instagram, betul? Jadi guru-guru pun kena ada. Kena cuba ada di tempat mereka. Apa tu TikTok? Apa ada dalam TikTok tu? Apa trend sekarang dekat TikTok ni? Apa trend sekarang dekat Instagram ni? Kita sekurang-kurangnya kalau kita tak follow, kita ambil tahu. Sekurang-kurangnya kita tidaklah, pada saya bukan nak cakap yang kita tidaklah ketinggalan zaman ataupun tidak. Sekurang-kurangnya kita boleh masuk dengan situasi murid-murid tu, keadaan murid-murid tu. Sebab kita faham kita ni dah dewasa, tapi mereka cara kita dewasa melalui pengalaman, tapi cara mereka dewasa adalah melalui media sosial. Jadi kita kena seiringkan benda tu. Saya boleh cakap game, dekat sekolah saya ada beberapa pelajar lah. Saya Instagram je lah yang ada game. Instagram saya ni pun tak sampai 200 orang followernya. Saya tengok Instagram anak murid saya seorang ni, hampir 700,000 sahabat. Saya rasa macam, ya Allah, terlalu ke depan. Saya pula yang terlalu ke belakang. Tapi yalah, sebenarnya kita jangan anggap benda tu sebagai satu kelemahan kita. Kita faham, kita kena bertindak profesional juga. Kita kena tahu macam mana nak tackle pelajar-pelajar macam ni.
Untuk Hakim yang sekarang SEM 5 ni sebenarnya tak terlambat Kim untuk kita belajar macam mana cara kita nak masuk dengan student-student macam ni. Kita daripada sekarang lah kita kena tahu apa yang student ni buat. Kadang-kadang kita ni ketinggalan disebabkan trend. Tapi kita kena faham lah benda-benda macam ni. Kita kena, kalau tak boleh nak bertindak secara drastik, kita bertindak secara perlahan-lahan. Kita tengok hari ni apa trend TikTok hari ni. Walaupun kita tak ikut lah kan, tapi sekurang-kurangnya kita ambil tahu. Macam tu lah, kita biar kita punya, kata orang tu tadi tajuk kita kepribadian, tapi pada saya, nasihat saya, biar kita punya pemikiran dan juga kita punya pergerakan minda tu searus dengan kanak-kanak ataupun murid-murid zaman sekarang. Silakan, betul apa yang kita cakapkan, supaya macam kalau apa-apa hal kita tak adalah dipandang hina oleh pelajar kan. Betul lah. Lepas tu satu lagi tak apa berkaitan IG cikgu, nanti saya follow cikgu. Allahu Akbar. Dah jadi 201 dah Hakim. Okay. Ni mungkinlah soalan yang terakhir lah. Apakah nasihat Cikgu Ijam lah? Saya terbiasa panggil Cikgu Ijam. Kalau dulu sebelum cikgu di posting ni saya panggil Abang Ijam je. Tapi sekarang saya panggil Cikgu Ijam lah, lebih selesa rasa untuk panggil Cikgu Ijam. Sebab banyak cikgu, saya banyak rujuk kat Cikgu Ijam. So nasihat cikgu lah, bukan kepada saya tapi kepada semua kami belajar, nasihat yang cikgu boleh berikan sebelum kami melangkah kaki masuk ke alam pekerjaan selepas ini. Nasihat yang boleh saya bagi sebelum masuk ke alam pekerjaan lah. Yang pertama, yang paling utama bagi saya adalah bersiap sedia lah. Bersiap sedia atas segala kemungkinan. Sebab kita ni jadi guru ni, dalam minda kita ni, aku jadi cikgu sekarang, tunggulah aku mengajar budak-budak ni sekarang. Tidak. Sebenarnya kita jadi guru ni bukan sekadar jadi guru. Kita akan jadi pembimbing kepada, ya Allah. Maaf Kim. Repot jatuh ni. Tak boleh. Faham. Okey, kita maaf kita sambung ya. Kita akan jadi guru ni bukan semata-mata jadi guru. Kita macam saya lah. Dan Hakim pun, insya-Allah kelak nanti Hakim akan jadi guru pendidikan jasmani ni. Kita tidak semata-mata jadi guru, kita akan jadi jurulatih kepada murid-murid. Kita akan jadi kata orang tu pembimbing, pemotivasi. Kita jadi rakan pun, insya-Allah kita boleh jadi rakan kepada murid-murid ni. Kita akan jadi pendengar setia murid-murid ni. Pada saya bersiap sedia dengan segala kemungkinan yang ada lah. Tidaklah kata orang tu bersiap sedia daripada segi rohani, fizikal. Tidak, itu semata-mata. Kita kena subjektif. Bersiap sedia tu apa? Bersiap sedia daripada segi mental dan fizikal kita. Bersiap sedia daripada segi kewangan. Kewangan pun sebenarnya kena kukuh sebenarnya game. Tidaklah sekukuh yang mungkin, tapi sekurang-kurangnya ada. Dan bersiap sedia dengan ilmu kita. Kita kena faham, kita ni mungkin sekarang kita belajar dengan cara yang baik, mungkin kita belajar yang lebih advance kan. Tapi kita tahu ke adakah kita ni akan dipostingkan ke kawasan ataupun sekolah biasa ataupun sekolah yang elit ataupun sekolah kluster ataupun sekolah tinggi. Sekolah berasrama penuh dan daya inteleknya lebih tinggi daripada kita. Perkara-perkara macam tu pada saya kita kena ambil berat lah. Dan suka saya ungkapkan balik apa yang ada seorang guru saya pernah cakap dulu. Dia kata pendidikan, kalau tak silap saya, pendidikan ni adalah senjata yang boleh digunakan untuk mengubah dunia. Saya suka ayat tu dan saya bawa ayat tu sampai sekarang. Walaupun saya baru hampir 2 tahun dalam dunia pendidikan ni, tapi pada saya ayat tu agak menusuk dan juga ada peringatan lah kepada saya. Kalau saya rasa macam nak give up ataupun rasa down ke, saya akan fikir balik, kenapa saya ni jadi cikgu ni, kan? Benda-benda macam ni lah yang saya fikir.
Dan saya percaya sebenarnya, dan saya nak Hakim dan kawan-kawan percaya sebenarnya pendidikan ni adalah kunci utama untuk membina masyarakat yang lebih baik. Sebab kita tahu kita sekarang ni akan jadi guru, tapi kita akan melahirkan siapa nanti untuk pada masa depan. Ya. Kita tak tahu, mungkin murid-murid kita ni akan jadi menteri, mungkin akan jadi doktor, mungkin akan jadi macam-macam. Kita tak boleh expect, tapi kita kena yakinkan diri kita bahawa satu hari nanti kita ni akan mendidik golongan-golongan yang akan menerajui masa depan kita lah. InsyaAllah kalau boleh kita nak menerajui murid-murid tu menerajui masa depan kita dengan lebih baik. Ya, insyaAllah. Jadi setakat sekarang ini sampai situ je lah soalan saya kepada cikgu. Kalau ada kata-kata bolehlah cikgu bagi kata-kata semangat kepada kami semua ni kan. Allah, kata-kata semangat. Tak apa, satu sepatah dua pun tak apa cikgu. Saya tak adalah nak petik siapa-siapa influencer ataupun artis ke. Kalau rasa semangat, jalan terus. Kalau tak semangat, carilah pembakar semangat awak tu. Hakim dah berpunya ke belum, Hakim? Saya berat nak cakap. Allahu Akbar, berat. Pada saya, tidaklah maksud saya perlu cari pasangan ke apa. Sekurang-kurangnya kita cari rakan pendengar kita. Kita cari rakan motivasi kita. Kalau tak boleh cari pun, sekurang-kurangnya kalau yang masih ada mak ayah ke, bertanyalah pada mereka. Berceritalah pada mereka apa masalah kita. Apa cara penyelesaiannya. Kan? Sebab kadang-kadang perkara yang kita tak boleh nak uruskan ataupun kita tak boleh handle ni, sebenarnya mungkin ada orang yang nampak cara yang lebih baik untuk perkara tu selesai ataupun perkara tu disudahkan ke. Pada saya, hidup ni kita tak berseorangan. Kerapkanlah bertanya, kerapkanlah meminta tolong. Tidaklah sekecil-kecil pertolongan, tapi tolong kalau boleh adalah orang yang mendengar kita. Janganlah bertindak keseorangan. Sebab yalah, bertindak seorang-seorang ni kadang-kadang tak ambil pendapat orang ni buat secara membabi buta ataupun tidak yakin ni tak cantik, tak manis lah kata orang tu. Buat benda tu biar ada perbincangan. Biar perkara yang dibuat tu bertindak secara rasional dan juga profesional. Pada saya, carilah rakan pendengar. Tidak semestinya rakan pendengar kita tu berlainan jantina. Carilah sekongkongnya ada game. Ya. Okey, terima kasih cikgu. So kalau itu Sama-sama. kata penutup daripada cikgu, untuk akhir kata daripada saya lah sebelum tutup program kita pada pagi ini kan, saya nak ucap banyak-banyak terima kasih lah kepada cikgu yang banyak tolong saya, walaupun ni tugas saya tapi cikgu sanggup luangkan waktu cikgu, luangkan masa cikgu untuk pergi mengajar semata-mata nak selesaikan program saya ni. So terima kasih banyak-banyak lah kepada cikgu Jam. Tak ada hal, Kim. Sama-sama. Rindu juga dekat fakulti tu, Kim. Okay, salam dekat lecturer yang mengajar je, Kim. Ya, okey, insyaAllah. So tak apalah, saya doakan juga kepada cikgu, semoga panjang umur, murah rezeki, InsyaAllah, dan amin. sihat selalulah. Amin, amin, ya Rabbi. Ya, amin. So sampai situ saja untuk program wawancara guru profesional kita pada pagi ini. So terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berjumpa, Kim, satu hari nanti. InsyaAllah, cikgu.